The sky is clear, the air is clean, the land is green. Thank you Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin mukminin yang dimuliakan, pertama saya pohon kemaafan kerana lambat, tapi jalan yang jam, kalau terbang awal. Saya terus ke sini ya, tak sempat mandi. Tuan-tuan kalau tak tahan tak apa. Dan oleh kerana insya-Allah kita tak apa kita lewatkan Isyak, bahkan kita disunnahkan untuk lewatkan sekiranya kita mampu. Oleh kerana tajuk, jika kita bacanya panjang sedikit, maka saya akan buat satu muqaddimah umum, kemudian saya akan buka kepada soal jawab untuk ringkaskan masa kita. Takut siapa nak balik mana ni. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, ramai orang selalu tersalah sangka di dalam perkara yang disebut khilafiyah ataupun masalah-masalah khilaf, sehingga ada yang menyangka kalau sekiranya perkara itu khilaf di kalangan ulama, maka kita jangan cakap-cakap lagi. Mereka akan katakan ini adalah masalah khilaf. Mana-mana saja ataupun mana-mana saja yang diamalkan, lagi mana ada ulama yang kata tak apalah, kata dia. Di atas tiket perkara yang khilaf ini, maka banyak masalah-masalah berlaku di dalam masyarakat. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, yang pertama, kita tidak menafikan bahawasanya di dalam Islam ini, hukum hakamnya, nas-nas Islam ini terbahagi kepada dua bahagian. Pertama, bahagian yang qat'i, bahagian yang putus, disebut dengan qat'iyatud dilalah, putus dalilnya, di mana dalilnya putus dan kepastian dalilnya itu pun putus, yakni pasti. Dia panggil qat'iyatus subut, maksudnya kita yakinlah dalil ini daripada Allah Azza wa Jalla, iaitu Quran ataupun hadis yang mutawatir daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan dalilnya pula, apabila kita sebut qat'i, dalil tu pula tak boleh dipahami melainkan satu cara saja. Tak mungkin orang faham dua tiga cara. Seperti haramnya arak, tak ada ulama yang kata arak makruh, kerana dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin dapat dipahami melainkan arak adalah haram dan termasuk di kalangan dosa-dosa besar. Haramnya zina tidak mungkin dapat dipahami daripada dalil Quran dan Sunnah melainkan zina itu haram. Haramnya riba, dan demikian seterusnya hukum hakam Islam yang lain yang mana diyakini secara putus, tidak ada dua cakap lagi dalam masalah itu. Seperti wajibnya salat lima waktu. Tak ada orang kata semayang subuh ni sebenarnya sunat je, khilaf ulama, tak ada. Perkara-perkara ini kita panggil qat'i, putus.
Satu lagi bahagian di dalam Islam, ada bab yang zanni. Bab yang zanni, bab yang mana boleh dipahami lebih daripada satu maksud. Adakah di belakang imam, setelah imam membaca Fatihah, kita akan membacanya juga ataupun kita diam saja? Dalil-dalil syarak dalam masalah ini boleh menyokong kedua-dua belah pihak. Ataupun dalil-dalil itu sangat umum dalam Al-Quran. Wa man kana maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra. Sesiapa yang berada dalam keadaan sakit ataupun ia musafir, maka ia ganti pada hari-hari yang lain. Quran tak menjelaskan pula apakah sakit yang dimaksudkan. Maka ulama-ulama berbeza pendapat dalam nak menentukan kadar sakit. Ketika itulah menyebabkan berlakunya perbezaan-perbezaan pendapat di kalangan ulama, kerana nasnya tidak begitu jelas, ataupun nasnya itu boleh ditafsirkan lebih daripada satu makna. Kita naklah tahu di antara sebab yang boleh membawa kepada khilaf, berbeza pendapat di kalangan ulama, selain daripada nas-nas yang zanni ini, yang mana boleh bagi lebih pada satu makna seperti yang saya sebut tadi, kadang-kala disebabkan proses penyampaian hadis-hadis Nabi SAW. Kita tahu semasa hayat Nabi SAW, baginda hantar perwakilan-perwakilan baginda ke negeri-negeri yang berbagai-bagai. Dihantar ke Yaman, dihantar ke Mekah. Bila dihantar ke sana, kita tahu hadis-hadis Nabi masih lagi keluar daripada mulut baginda, sedangkan perwakilan Nabi telah pun dihantar ke sana. Kalau mereka hidup pada zaman kita, mungkin kalau orang tanya satu soalan, mereka tak tahu, mereka akan kata, telefon, Assalamualaikum Rasulullah, saya nak tanya soalan sikit, ada orang tanya saya. Nabi mungkin boleh bagi tahu kepada mereka. Tetapi pada zaman tersebut, perkara ini semua tidak ada. Di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Muaz bin Jabal, walaupun Al-Bukhari mendhaifkannya, tetapi Al-Hafiz Al-Imam Ibn Qayyim mensahihkan riwayat ini. Nabi SAW bertanya kepada Muaz, "Ya Muaz, bima tahkum?" Wahai Muaz, dengan apa engkau akan hukum? Hadis ini khilaf kedudukannya kalau. Qala bi kitabillah. Qala bi kitabillah, aku hukum dengan kitab Allah. Kata fa in lam tajid fa bi sunnati Rasulillah, dengan sunnah. Fa in lam tajid ajtahidu ra'i wala alu. Aku berijtihad dengan pandanganku dan aku akan pastikan ia tidak menyanggahi Quran dan sunnah. Walaupun para ulama ada membincangkan tentang maksud hadis ini, ada yang menerima dan menolak, Al-Hafiz Ibn Qayyim antara yang menerima hadis ini. Namun kita faham, bila orang sahabat dihantar, orang tanya sahabat satu soalan, kalau sekiranya semasa Nabi hantar dia tak dengar hadis itu, dia akan kata apa? Rasulullah tak kata apalah masalah ni, kami buat, dia tak larang. Sedangkan tidaklah mustahil untuk semasa dia mengucapkan benda tu di Madinah sudah pun dilarang. Mungkin tidak? Mungkin. Tetapi oleh kerana ketika itu tidak ada alat komunikasi yang baik, penduduk negeri itu berpada dengan wakil yang dihantar. Kalau wakil itu sempat, mereka menghantar perwakilan untuk bertanya fatwa kepada Nabi SAW. Seperti sebahagian riwayat Muaz di dalam Al-Bukhari, di mana Muaz bertanya berhubung dengan jenis-jenis zakat. Kita juga tahu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka ini
bukanlah setiap hadis Nabi mereka mesti tahu. Kerana ketika Nabi melafazkan hadis, bukanlah setiap hadis itu sentiasa sepenuh sahabat itu dengar. Ini kita kena tahu. Ada kemungkinan Nabi melafazkan hadisnya, ataupun hadis ni bukan saja lafaz, perbuatan Nabi, lafaz Nabi, pengakuan Nabi. Ada saja kemungkinan untuk Nabi berucap tu, melakukan suatu dilihat oleh segolongan sahabat, ramai pula yang lain tidak melihatnya. Ada kemungkinan juga Nabi berucap dalam satu musafir, yang orang-orang yang bermusafir bersama baginda mendengar, yang tak bermusafir bersama baginda tidak mendengarnya. Untuk itu bukan semua sahabat mengetahui semua hadis, dan bahkan kebanyakan sahabat tidak tahu semua hadis. Sehingga mereka selepas kewafatan Nabi terpaksalah bertanya antara satu sama lain untuk mengetahui kembali hukum-hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu an, dalam riwayat daripadanya, dia bersilang-sili dengan jiran rumahnya untuk pergi mendengar ucapan Nabi di masjid. Ada hari Umar keluar kerja, dia tak pergi. Ada hari jiran dia keluar kerja, Umar pergi untuk dengar dan sampaikan kepada jirannya. Kerana masing-masing ada tugas. Untuk itu, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ada perkara yang orang yang hebat seperti Abu Bakar tak tahu. Antara yang menjadi contoh yang masyhur yang dibuat oleh para fuqaha ialah pembahagian 1/6 harta pusaka untuk nenek, yang mana Abu Bakar Siddiq tidak tahu berapa pembahagiannya, sehingga dia diberitahu oleh Muhammad bin Maslamah. Kerana dia tahu, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam menghuraikan masalah ini dalam kitabnya Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam, kata dia, kalaulah orang yang sebesar hebat seperti Abu Bakar ada juga hadis yang terlepas daripadanya, tidak mustahillah untuk orang-orang alim mana juga ada hadis yang dia tak tahu. Umar bin Khattab dalam riwayatnya, dia menganggap kalau orang itu berjunub, dia nak kena tayamum, dia kena bergolek atas pasir. Ya. Walaupun Ammar memberitahu riwayat itu kepada Umar, tapi Umar pada awal tidak menerima riwayat Ammar. Dia sangka Ammar salah faham. Ibnu Taimiyah menyebut perkara ini. Hadirin mukminin, ramai para sahabat pergi ke berbagai negeri dan mereka mengajar penduduk negeri berkenaan hadis-hadis yang sampai kepada mereka daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kemungkinan penduduk negeri berkenaan, kalau sahabat tertentu pergi, ada juga banyak lagi hadis lain yang tak sampai pada negeri itu, kalau dia hanya bergantung kepada sahabat itu sahaja. Tuan-tuan faham? Ini tuan-tuan kena ikuti ya. Dia tak faham pasal kita dah ubah tajuk asal saya nak baca kitab, tapi saya nak terang ya. Nanti akan ada juga ramai di kalangan mereka, kalau mereka bergantung kepada satu sahabat saja, sahabat ni kemungkinan banyak lagi hadis lain yang dia tak dengar, disebabkan ketika Nabi melafazkan hadis itu dia tidak hadir, ataupun dia tak tahu. Untuk itu, para ulama hadis yang datang kemudian, mereka tidak berpada dengan perguruan dengan seorang sahabat saja. Mereka mengembara daripada negeri demi negeri untuk mengutip hadis-hadis Nabi berdasarkan kepada bertebarannya sahabat dan anak murid sahabat. Kerana barangkali hadis yang ada pada sahabat ni tak ada pada sahabat yang lain, maka dia ambil berat permasalahan rihlah atau ar-rihlah fi talabil hadis, rihlah kembara di dalam mengambil ilmu hadis atau mengambil hadis itu sendiri. Bila tuan-tuan faham hal ini, tuan-tuan juga kena tahu pada peringkat awal ijtihad
Dan ulama-ulama yang berijtihad ada kemungkinan untuk ada hadis-hadis yang tak sampai kepada mereka. Sebab itu masyhur daripada Imam Malik, pada peringkat awal dia sahibul Muwatta. Imam Malik tuan punya kitab hadis Muwatta yang hebat. Bila orang tanya, dia berhubung dengan takhlil asabi'ar rijl, menggosok jari kaki ketika berwuduk. Dia kata laisa zalika 'alan nas, tak payah, dia kata. Sehinggalah dia diberitahu hadis Nabi, dia berkata hadza hadis hasan, ini hadis yang baik, dia kata. Lalu selepas daripada itu dia berfatwa menyatakan bahawasanya demikian itu disunatkan. Kebanyakan para imam menyebut hampir-hampir sama lafaznya yang selalu tuan-tuan dengar, idza sahhal hadithu fahuwa madhhabi. Apabila sahnya hadis, maka dia mazhab aku. Kerana mereka menyedari tentang hakikat semasa zaman mereka, proses pengembaraan mencari hadis belum lagi tamat. Kalaupun tamat, bukan semua imam mengingati semua hadis. Kita sedar pada zaman Abu Hanifah terutama, Sahih Bukhari belum ada, Sahih Muslim belum ada, Kutubus Sittah belum ada, Musnad Ahmad belum ada. Demikian pada zaman Al-Imam Syafi'i. Sebab itu Imam Syafi'i menyebut kitab yang paling sah 'ala al-wajhil ard al-Muwatta. Kitab yang paling sah atas muka bumi ini Muwatta. Sebab Syafi'i tidak pernah melihat kitab Sahih Al-Bukhari, datang selepas daripadanya. Dengan imam-imam ini kesemuanya hebat, tetapi untuk seseorang imam itu terlepas daripadanya hadis Nabi adalah tidak mustahil. Jika ada imam yang padanya sampai hadis Nabi, pada imam lain pula terlepas hadis Nabi, maka tentu ijtihadnya juga akan berbeza. Berlakulah khilaf. Nanti saya akan sebut pembahagian khilaf. Kalau begitu akan berlaku perbezaan pendapat. Perbezaan seperti itu bergantung dengan hadis Nabi. Maka sebab itu sebahagian imam seperti Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, bila dia melihat Muwatta Malik, dia menyatakan kalau sekiranya sahabat aku melihat, yakni Abu Hanifah, Muhammad bin Yusuf melihat tentang Abu Hanifah, Al-Qadi Abu Yusuf melihat tentang kitab Muwatta, tentu la taraja'a an qaulihim kama tarajat. Tentu an qaulihima kama tarajat. Mereka berdua akan tarik pandangan mereka seperti mana aku tarik, dia kata. Tarik balik. Sebab kembara itu. Ada bab yang memang hadis Nabi memang dua-dua mazhab jumpa, tapi dua-dua faham maksud yang berbeza. Itu tak apa. Khilaf itu mu'tabar. Imam-imam mazhab mereka tidak ekstrim. Saya selalu buat contoh Imam Nawawi, tuan punya kitab kita. An-Nawawi, kalau berdasarkan mazhab Syafi'i, makan daging unta tidak membatalkan wudu. Tetapi hadis-hadis Nabi SAW mengisyaratkan bahkan dengan jelas. Sahabat tanya, atawadda'a min luhumil ibil atau min lahmil ibil? Qala na'am, kata Nabi SAW. Adakah aku perlu berwuduk disebabkan makan daging unta? Nabi kata ya. Mazhab Syafi'i menyatakan ini mansukh, dia termasuk di bawah bab di mana mansukhnya hadis-hadis yang mana diwajibkan wudu daripada mamassatun nar, apa yang disentuh oleh api. Peringkat awal, Nabi siapa apa yang disentuh oleh api, benda yang masak, benda yang panggang, Nabi siapa kita makan kena berwuduk semula. Kemudian hadis Jabir menunjukkan Nabi meninggalkan hal ini. Maksudnya kalau siapa makan benda yang dimasak, kalau dia tak mau berwuduk semula pun tak apa, suatu keringanan. Kata Syafi'i, hadis unta tadi, makan daging unta ni termasuk hak yang dilonggarkan. Kata Al-Imam Ibn Qayyim, kata tak.
Daging unta ni bukan semestinya sentuh api. Nabi memang kata khas untuk daging unta. Dia bezakan antara daging unta dengan daging kambing bila ditanya baginda. Kalau cubit daging unta makan duduk tengah mentah pun kena wuduk semula. Al-Imam Nawawi tokoh dalam mazhab Syafi'i. Tapi Nawawi apabila dalam syarah Sahih Muslim, dia kata sebenarnya daripada segi kuat, sesungguhnya mazhab yang kata wajib berwuduk disebabkan daging unta itu disokong oleh hadis-hadis yang sahih, kata dia. Sedangkan Nawawi mazhab Syafi'i. Keinsafan mereka dalam masalah ini. Bila kita tak faham benda ni, kita akan keliru, kita akan anggap semua yang disebut oleh para ulama mesti betul. Kita kata ada yang disebut oleh ulama memang mungkin betul, mungkin salah, mungkin bab itu boleh faham 2-3 cara. 2-3 cara. Ada banyak bab macam kita sebut tadi, sakit jenis apa boleh faham 2-3 cara. Tapi ada bab yang ternyata ulama dalam kes itu telah bercanggah dengan hadis. Ketika itu kita katakan mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi pahala pada ulama itu, tetapi kerana dia ijtihad, tetapi kita tak boleh tinggalkan hadis Nabi SAW. Tuan-tuan tengok, kalau Al-Imam Asy-Syaukani ada satu kitab dia yang baik, nama dia As-Sailul Jarrar. Dalam As-Sailul Jarrar, Al-Imam Asy-Syaukani menyebut, kalau di atas nama masalah khilafiyah kita tak boleh bercakap dan tak boleh mencegah amar ma'ruf nahi munkar, maka terhalanglah al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar dalam semua bab. Kita tengok satu orang isap rokok, kita kata jangan isap rokok, rokok haram. Dia kata benda ni khilaf, saya pegang pendapat hak makruh. Sedangkan dalil fuqaha yang kata makruh itu sangat lemah. Budak pada zaman dia tu, misalnya ada seorang mufassir besar, alim, namanya Ibn Ashur, Muhammad Tahir Ibn Ashur. Kitab dia Maqasidus Syari'atul Islamiyah. Hebat Ibn Ashur, alim. Dalam tafsir, ada kitab tafsir hebat, berjilid-jilid. Tafsir Ibn Ashur. Dalam usul fiqh hebat. Ibn Ashur kata tutup aurat perempuan ni, tutup aurat pakai tudung macam tuan-tuan hijab ni, hanya kepada negeri yang penduduk asal dia pakai tudung. Bagi negeri yang penduduk asal dia pakaian dia bukan pakai tudung, tak wajib pakai tudung. Kalau kita kata semua yang ulama sebut boleh pakai betul ya saudara, Ibn Ashur sebut. Tapi kita kata Ibn Ashur ia tidak lebih besar daripada qala Allah dan qala Rasul sallallahu. Mungkin dia tersilap dalam masalah itu. Dalam mazhab Malik tak diharamkan daging anjing. Dulu kata di Kajang ke siapa kata dia buat sate, cerita sahabat lah, dia nak sabotaj sate tu, saya tak tahu lah kan. Kalau kita sungguh kalau ada, kita pergi jumpa dia, apa siapa yang awak ni pergi buat sate anjing, benda khilaf, jangan duk balah kata. Benda ni benda khilaf, ustaz dah abang lah, benda khilaf jangan duk berkelahi, saya pegang qaul hak khilaf ni. Kalau itulah kita buat sebagai sukatan, rosak agama. Sedangkan perkara itu telah ditolak oleh Imam Syafi'i dengan dalil-dalil yang kuat. Tengok apa yang disebut oleh Az-Zarkashi dalam Al-Burhan fil Ulumil Quran, jawapan Asy-Syafi'i dalam masalah ini. Disandarkan kepada Imam Syafi'i, disandarkan. Bahkan Al-Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi dalam Ahkamul Quran menyebut ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 223, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum, wanita-wanita kamu adalah ladang-ladang kamu,
maka datangilah ladang-ladang kamu di mana saja, macam mana saja yang kamu mau. Ini saya sebut fiqh. Ada di kalangan fuqaha yang menyatakan tak salah mendatangi walaupun pada dubur isteri di atas alasan ayat itu, sedangkan hadis melaknatnya. Kita katakan kemungkinan masa mereka keluarkan fatwa, mereka tidak sampai hadis ini dengan jelas, sehingga salah satu qaul itu disandarkan kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ni dengar betul kita pergi tuduh Syafi'i lah. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sebagai salah satu daripada qaul qadimnya, qaul lama. Kalau semua bab khilaf, tiba-tiba kita tengok satu orang lelaki buat gitu tu, dia habang kita, saya tak apa, jangan duk marah kat saya, bab ni bab khilaf. No, tuan-tuan, sehingga kata Muhammad Saleh Ibn Utsaimin, kalau sekiranya semua bab khilaf kita tak boleh bantah, tak ada bab yang tak khilaf. Bila kita bincang masalah malam nisfu Sya'ban, dia nak pergi gol kot tu lah. Bila kita bincang masalah malam nisfu Sya'ban, saya baru je hadir satu bincangan orang ni, buat keluar mai kitab daripada tarikat Syadziliyah, habaq kata boleh. Kita kata bab khilaf ni kalau nak cari memang ada kata boleh, tapi dari segi hadis Nabi, ia adalah hadis yang palsu mengenai hal itu. Fadilat nisfu Sya'ban ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, tapi khifiyat khas Yasin 3 kali ini semua tidak ada dalam hadis Nabi. Ni pandai-pandai kata ni, hangpa pandai pada ulama. Bukan kami kata, Qaradawi keluarkan fatwa dalam fatwa mu'asarah, fatwa semasa Dr. Yusuf Qaradawi, dah terjemah pun, pergi beli kat tengok bab nisfu Sya'ban. Bahkan Qaradawi lebih keras, dia kata ini semua bid'ah dan setiap bid'ah masuk neraka. Ada orang tanya kita, oh habis tu imam masjid mau masuk neraka? Apa ni pandai-pandai nak ubah orang neraka? Kita kata, bukan kita yang kata hadis tu. Siapa yang kata? Rasulullah yang kata dalam sebahagian riwayatnya, kullu bid'atin dalalah, bid'ah sesat. Habis masuk neraka? Mana nak tahu, ni bukan aku penolong Yahpin jaga pintu neraka. Ayah Pin boleh lah dia jadi pergi syurga, kawan dia jadi pintu neraka. Satu orang tak pakai tudung, kita kata kena pakai tutup aurat, tak baik kan. Ustaz, habis ni saya masuk neraka. Takkan Ustaz kata, memang masuk neraka. Ustaz, mana aku nak tahu masuk neraka ke tak? Tetapi di atas kes tu yang dosa, dan dosa masuk neraka. Tapi bila nak di akhirat kelak, Tuhan timbang manusia banyak benda. Mungkin dia tak ada kes ni, tapi ada sedekah sana, ada kebaikan sana, ada kelemahan dia sini, ada ujian Tuhan, Tuhan ampun, tampung pi tampung mai. Mungkin dia lepas, mungkin kita tak lepas, mungkin kan. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Tapi tak boleh lah kalau dah macam tu, ustaz tak berani confirm saya masuk neraka, baik saya tak payah ke duduk. Boleh dia kata macam tu? Satu orang yang duk pergi couple peluk budak-budak universiti, kata jangan dosa, saya masuk neraka. Mana aku nak tahu masuk neraka ke tak? Kita tanya Yapin lah. Mana nak tahu masuk neraka ke tak? Tetapi perbuatan itu salah. Tapi neraka bukan masuk dengan satu kes, dia banyak kes. Tetapi perbuatan yang salah itu salah. Dia pergi tanya kita, habis tu imam masjid mau masuk neraka? Ustaz bagi ceramah macam tu. Tak apa kata kita. Kita tak kata satu orang yang berzina mesti confirm dia ahli neraka, kita tak kata. Tapi kita kata ia suatu kesalahan dari segi syarak. Nak masuk neraka, banyak kes yang Tuhan nak bicarakan. Dia bicara satu, dia mungkin ada orang yang ada bid'ah ni, tampung masalah pahala sini, Tuhan ampun dia.
Mungkin, tapi dengan itu bukanlah bererti kerana ada orang yang buat bid'ah tak masuk neraka maka kita boleh buat bid'ah. Ada orang yang berzina tak masuk neraka disebabkan dosa-dosa lain, Tuhan ampun dia, kemudian dia taubat ke, maka kita boleh berzina. Tak bermaksud. Faham dengan baik. Bukan kita larang orang nak buat nisfu Syaban, tak larang, apa nak buatlah. Apa nak kata hamba? Tak pernah dia kata ni orang berpecah belah dah sekarang ni nisfu Syaban pun tak boleh. Dalam satu majlis saya ditanya oleh satu orang politik, saya kata sesungguhnya perpecahan di dalam politik jauh lebih besar daripada perpecahan orang-orang yang mengajar sunnah. Jauh lebih besar. Kafir mengkafir, berkelahi, bergaduh jauh lebih besar daripada mengajar sunnah. Yalah, kita kata bukan semesti pimpin politik suruh. Dia kata bukan pimpin suruh. Yalah, kalau ada bergaduh di masjid pun bukan kerana ustaz tu suruh. Kita tak suruh. Tetapi kita menyatakan ini salah, supaya kita faham tajuk ini dengan baik. Hadirin mukminin, kerja kita menerangkan sunnah Nabi SAW. Entah nak terima, entah tak mau terima, masalah entah. Tapi entah tak boleh kata ustaz, kalau mai keneri ni ustaz kena mengajak macam kami mengajak. Baik aku tak payah mai, hampaklah mengajak. Dia jemput kita pergi satu negeri, majlis yang hebat, ustaz habaq macam orang tempatan. Apa hang panggil aku? Hampalah acak. Aku mesti habaq buah aku punya, apa siapa pun habaq buah. Dalam hal ini kita terang, ini ada sunnah, ini tidak ada sunnah. Saya tertarik satu dialog. Kita baca hadis Nabi, bahawasanya hadis yang saya baca pada tuan-tuan, hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali tentang kunna nara al-ijtima' 'inda al-ahli al-mayt wa san'at at-ta'am min an-niyahah. Kami menganggap berhimpun di rumah si mati dan membuat hidangan seperti menyediakan makanan sebagai niyahah, meratapi kematian yang dilarang oleh Nabi itu. Hadis sahih. Maka syekh kita seorang ambil kitab yang baca, buat keluar kitab baca. Dalam kitab sekian hujung Julai dah kitab Mazhab Malik, hujung kitab tak pernah naik. Kitab ni kata disunatkan yang demikian. Jadi dia kata pasal apa kita nak menentang benda ni disunatkan. Ada ulama kata, kadang-kadang kita ni terfikir, manusia ni saya fikir salah diri saya. Saya salah kerana saya nak pergi betulkan masalah tu di hujung. Saya kena betulkan di pangkal dia. Kita kena set dalam otak kita, cakap siapa pun tak lebih besar daripada cakap Nabi SAW. Lagi ini tak dibetulkan, kita tak boleh selesai. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Tapi dalam kempen hebat kan, kita kena rujuk pada Quran dan Sunnah. Dia kata ada dalam Sunnah ni, dia kata oh ni ulama kata khilaf. Dia kata fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah Rasul. Jika kamu bertelangkah dalam satu benda, kembali pada Allah dan Rasul. Dia kata sekarang ni memang banyak manusia macam-macam pandangan, kita pun pening. Ya, Nabi beritahu, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Tapi bagaimana beritahu, fa alaikum sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa 'addu biha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Dia bagi tahu akan banyak berlakunya perselisihan, tapi dia bagi tahu selesainya rujuk pada sunnah aku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Gigit dengan gaham kamu. Tapi dia Rasulullah tak tinggal macam tu, tambah lagi. Nabi kita jaga-jaga kamu jangan buat benda baru dalam agama.
Kerana setiap yang baru itu bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu ada sesat. Hadirin mukminin, bukan kita nak besarkan benda-benda ini, tetapi saya nak sebut pada tuan-tuan, bila tuan-tuan dengar siapa-siapa saja mengajar, di samping dia kata ada ulama kata gini, tuan-tuan, ustaz boleh tak sebut hadis lah masalah tu? Orang kata, awak siapa nak tanya hadis? Awak orang awam tak boleh faham. Di dalam negara kita pernah banyak benda lah. Tuan-tuan pernah tak ikuti mana-mana perbicaraan yang disiarkan di dalam akhbar? Kisah apa? Seketika mungkin orang ikut kan, lawyer ni kata apa, lawyer ni kata apa, pendakwa ni kata apa. Lepas pada tu satu orang kata, tak adil hakim ni ya. Kalau dia kata macam tu, tak adil hakim, pada baca hakim tu menjumpa dia, hakim dia kata, hang siapa nak kata? Hang tahu undang-undang? Aku hakim, aku tahu undang-undang. Hang orang awam jangan campur masalah undang-undang. Awak orang awam jangan campur masalah undang-undang. Awak tak boleh faham undang-undang. Kita kan katakan, ya memang saya tidak begitu pakar dalam undang-undang, tapi secara perkara yang basic begini saya dapat faham. Bukan semua benda dalam agama itu tak dapat dipahami oleh orang awam. Kalau itu tuan-tuan tak boleh baca laporan perbicaraan, tak ada faedah disiarkan. Kenapa tuan-tuan teliti, tuan-tuan tu pandai dia ni jawab. Orang tu kata, awak bidang undang, awak dapat hukum dia pandai. Saya kata, benda yang basic orang dapat tahu. Tuan-tuan pergi baiki kereta, lepas baiki pemain kereta kata 700. Mahal benar tak pernah lah macam ni. Awak pemain kan? Saya pemain, saya yang tahu. Awak orang awam bab ni, awak jangan tahu. Tuan-tuan, kalau itu menjadi ukuran, semua orang tak, tuan-tuan mari dengar pun tak guna juga. Saya dalam satu dialog dia kata, tak boleh benda ini dia bagi tahu pada orang awam. Masalah bid'ah ni jangan bagi tahu orang awam. Saya kata, dengan itu jangan baca kitab Syahid Fatani. Dalam Sabilul Muhtadi, dia membid'ahkan kendirian roh. Dia membid'ah. Syahid Fatani kitab yang digunakan. Dia kata yang tu pun kita tak baca. Di pondok kalau kita baca kita langkau macam tu menang dia. Minta menyembunyikan apa yang benar. Hadirin mukminin sekalian, saya bukan nak menyerang bid'ah ni, bukan nak, tapi saya nak mahamkan tuan-tuan pada satu sudut, iaitulah bukanlah semua benda khilafiyah itu tak boleh dibicarakan, dan bukanlah semestinya semua benda, kalau ada pendapat ulama tak boleh dah datang pendapat kalau ada pendapat ulama boleh diamalkan terus tanpa perlu membuat sebarang penelitian. Yang teliti itu pun bukan kita sandarkan kepada ulama yang lain. Habis kau buat keputusan? No, ulama lain yang membantah pandangan tersebut. Banyak lagi. Mari malam kemerdekaan kata satu orang dia jerit sedikit daripada arak. Kita kata jangan, haram arak. Dia takut tak mabuk. Tak mabuk pun sikit walaupun bantang, tapi kalau majak dia mabuk, kalau dia tu arak tetap haram. Hang tahu tak, dalam mazhab Hanafi, dalam Ashabul Kufah ada kata arak yang sedikit tak mabuk tak apa. Kalau main khilaf tuan-tuan, semua benda boleh buat. Sedangkan ulama-ulama, Syekhul Islam Ibn Taimiyah telah menolak pandangan-pandangan ini kerana ia menyanggahi dalil-dalil. Sebab itu maka kita kata tak benarlah dakwaan setengah orang kata, tuan-tuan benda ni khilaf, ada kitab sebut, hak depa sebut tu kitab kata tak boleh, hak kita kitab kata boleh. Kita kata sama ada kitab kata ataupun tak, di hadapan kita hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada era 60-an, 50-an, orang Melayu dilarang mempelajari tafsir. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan tanya orang dulu-dulu, sesiapa yang mengajar tafsir di masjid dan di surau, mereka dituduh sebagai aliran kaum muda ketika itu. Kerana di atas alasan orang awam tak boleh faham Quran. Dan itu berlaku, realitinya pun.
Kemudian hadis Nabi kalau dibaca macam kita baca, salah. Orang awam tak boleh faham hadis. Kita hanya baca apa yang ulama dah simpulkan cukup. Sedangkan ulama juga yang menulis tafsir, ulama juga yang mensyarahkan hadis. Dan ini adalah mukaddimah umum saya nak sebut tuan-tuan, sebagai kita tak baca kitab dan tak sempat. Dan mudah-mudahan mukaddimah ini memberikan manfaat untuk tuan-tuan memahami secara umum masalah ni. Wallahu ta'ala alam. Saya buka persoalan. Sebelum tuan-tuan tanya, saya minta tuan-tuan semua berdoa kepada umat Islam Thailand di atas ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Kita selalu menyebut dalam banyak keadaan dan kesempatan, sesungguhnya kafir itu kafir, walaupun kita hiasi dengan berbagai-bagai. Saya sebutlah di surau ni, sama ada pihak surau setuju atau tidak, tak ada masalah bagi saya. Tuan-tuan agak-agak lah, tuan-tuan agak-agak, kalau sekiranya orang kafir memerintah negara ni, ada tak agak-agak orang kafir buat kongsi raya? Agak-agak lah. Agak-agak ada lah. Saya percaya ada. Tak pernah pun orang mereka fikir nak meraihkan sehingga mereka nak bertolak ansur dengan agama. Kita buat pun mereka tak apa datang, betul tak? Tapi orang Islam kadang-kadang mereka cuba nak bertolak ansur sehingga perkara yang membabitkan berhubung dengan agama mereka sendiri pun. Bukan saya anti pada tu, tapi kongsi raya saya anti ya. Ya. Samakah kongsi raya? Samakah raya kita dengan apa-apa raya yang makan raya? Tak sama. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum supaya kamu menyempurnakan bilangan hari, dan supaya kamu membesarkan Allah di atas cara yang telah Allah Ta'ala tunjukkan kepada kamu, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Samakah dengan dibabali yang mensyirikkan Allah untuk kita kongsi dengannya? Tak sama. Habis dah umat Islam Thailand tu macam-macam gambar raja pun pelekat lah, Raja Siam tu di rumah mereka. Mereka pun seluang sama pendek dengan seluang Siam. Sebahagian mereka lah, bukan semua. Dia orang pun cakap Siam lah. Tapi nama kata kafir Siam ni, dia lanyak macam tu lah juga. Satu orang tokoh pergi ke Singapura, kemudian berkata kepada rakyat Singapura, tokoh agama, jika apa-apa berlaku kepada negara Singapura ni, ucapan dia disiarkan dalam TV Singapura, jika apa-apa berlaku pada rakyat Singapura ni, ketaatan rakyat Singapura hendaklah bersama dengan kerajaan Singapura. Jika apa-apa yang berlaku pada Singapura ni, ketaatan umat Islam Singapura hendaklah bersama dengan kerajaan Singapura. Tuan-tuan tahu apa maksud dia apa-apa berlaku? Jika sebarang krisis di rantau ini, dia sebagai tokoh agama pihak kata hampa kena bela rakyat kerajaan hampa sekalipun bertentangan dengan kaum muslimin yang ada di sekitaran hampa. Pun sampai hari ini tak pernah pun kerajaan Singapura bagi kelebihan pada rakyat Islam. Macam itulah mereka ditindas dan ditekan dalam segala penjuru. Filipina sama juga orang Islam ditekan dan ditindas. Myanmar sama juga mereka diburu. Sehingga kan Bosnia dan Herzegovina yang begitu teruk dah Islam dia pun, tetap mereka diburu dan dibunuh. Kita bukan resis yang nak menghasut orang masalah perkauman, tak. Tetapi orang Islam kena sedar hakikat dirinya dan dunia di sekelilingnya. Dunia di sekeliling ini melihat Islam sebagai musuh mereka. Pada hari mereka tidak kuat, mereka sanggup menjadi kawan kita. Tapi pada hari mereka kuat, mereka tak pernah menghormati kita. Patutnya kerajaan Thailand ada juga penghormatan pada negara Malaysia yang kebanyakannya orang Islam. Dia tak kira, dia buru, mereka lari,
Dia bunuh, dia tangkap imam-imam, dia tangkap tokoh-tokoh agama, dijadikan buruan, dia bunuh wanita. Dia tak pernah hormat kepada perasaan kita. Kita je bila cakap, kita jangan emosional benda ni. Benda ni hanya orang Islam yang kata. Dunia keseluruhannya demikian. Kalau kita kutuk mereka pun jangan, walaupun mereka tu macam-macam dia buat pada rakyat Iraq. Dan tengok macam mana dia tembak seorang wanita, tentera mereka yang sedang mengandung, dibunuh. Dan kita lah tuan-tuan kena sedar hakikat ni. Kerana yang tak sedar ni kita ya. Kerana sekarang semua program yang melalaikan ni khas untuk kita. Orang lain tak, orang lain semua sedar apa yang akan berlaku. Kita lah sentiasa kata kita aman, kita selamat, kita kongsi raya kita yang kata. Orang lain tak kata. Orang berfikir jika satu hari mereka dah. Hari ni kita sebut benda ni, mungkin orang kata tidak, tapi mungkin 20 tahun lagi orang kata ya, benar apa yang pernah diberi peringatan itu. Bagaimana hendak bezakan takabur dan keyakinan, confidence? Tuan, manusia yakin apa saja pun bersandar dengan Allah Ta'ala. Akidah mau yakin, benda depan kita tak yakin. Semua benda al-amru biyadillah ya azza wa jal. Banyak benda keseluruhannya di tangan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, subhanallah, banyak dah tempat yang kita sangka kita sangat bijak, tapi pada hari benda itu berjalan, kita nampak kelihatannya tidak begitu bijak. Banyak orang-orang yang fasih ucapannya dan cerdik otaknya, tapi pada hari sesuatu peristiwa berlaku, kelihatannya dia tak cerdik dan tidak fasih. Manusia jangan, kita yakin Allah Ta'ala tolong, itu tak apa, kita yakin Islam insyaAllah, kita yakin kita kalau kita buat baik Allah Ta'ala ada pahala, kita yakin. Tapi kita nak yakin bahawasanya yakin boleh, ini apa saja ke depan aku pasti dengan tanpa insya-Allah, ini adalah suatu takabur. Saya ingat dulu masa saya duduk di Jordan, bila TV dia selalu sebut akan turunnya hujan, akan turunnya salji, pada ulama-ulamanya keluarkan bantahan. Tapi alhamdulillah TV hendaklah sebut akan turunnya salji dengan izin Allah Azza wa Jalla. Akan turunnya hujan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Akan dapat gaji 2 bulan bonus dengan izin Allah Azza wa Jalla. Baru-baru ni tersebar dalam internet mengenai ramalan berlakunya gerhana bulan dan matahari secara serentak di bulan Ramadan. Dia pun cukup syok benda macam ni. Bersama dengan beberapa kejadian yang lain, ia dikatakan akan berlaku pada bulan Ramadan tahun ini, yang mengaitkan perkara ini dengan sebuah hadis. Hadis ni palsu. Ni semua cerita orang Syiah. Tapi saya nak kaitkan dengan benda lain. Tuan-tuan, kita ni benda-benda macam ni, benda-benda yang sensasi, benda-benda yang nampak ala-ala gempak, kita memang seronok. Kerana kita memang dibiasakan dengan agama cara gempak. Masjid dan surau memang dia mengajak Israeliat banyak. Kebanyakan ajar hadis palsu dan ajar fakta yang tak pasti, cerita-cerita yang tak pasti, cerita benda-benda yang tak logik, yang selalu saya buat contoh pada tuan-tuan dalam kuliah-kuliah. Disebutlah masjid dan surau dan orang seronok dengan cerita-cerita macam tu. Kononnya Nabi Ayub, ulat di badan dia jadi lebah, jatuh di laut jadi gamat, mai ke Langkawi. Ustaz-ustaz suka cerita macam tu. Tak ada sandaran agama apa pun. Buang masa orang yang dengar, karut, membodohkan orang ramai. Mai Isra' Mi'raj,
Nabi tengok perempuan tua umur 7,000 tahun, itulah umur dunia. Oh, pergi baca cerita tu kat orang barat. Dunia 7,000 tahun. Zaman sekarang ada kat 8,500 tahun. Dia kaji umur dinosaur pun berapa lah. Tak guna ni kah? Pertama, tu hadis apa? Bukan hadis tu. Agama jadi bodoh kelihatannya disebabkan lidah-lidah yang tak bertanggungjawab. Mari siapa buat cerita Neil Armstrong masuk Islam dengan azan apa di bulan, mangkuk mana yang buat pun kita tak tahu. Pakat duk seronok lah cerita tu. Mari Neil Armstrong kita tak ada. Dia pun tak nak masuk Islam Dulu buat cerita orang jadi kepala anjing. Tuan tahu orang jadi kepala anjing? Tak pernah dengar? Tak pernah dengar? Seketika kononnya ada orang jadi kepala anjing disebabkan kerana dia salah kepada azan. Tuan-tuan, ulama-ulama hadis cukup sensitif cerita-cerita macam ni. Dia tak terima, melainkan dengan bukti. Sekali jadi mayat jadi khinzir. Bukan benda tu tak boleh berlaku. Boleh berlaku dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Kalau Tuhan mau bukan setakat khinzir, Godzilla pun jadi. Tetapi ia menyanggahi sunnah alam yang akhir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat dia yang terbesar daripada Al-Quran. Manusia bila baca Quran datangnya iman. Fakta yang ada dalam Quran mengatasi zaman, mengatasi fakta sains. Hebat maklumatnya. Orang putih baca Quran beriman, tak tunggu mayat jadi khinzir. Umat-umat zaman dahulu banyak mukjizat Nabi mereka bersifat mengejut. Bukit diangkat di atas kepala mereka macam umat Nabi Musa kan. Bukit Tur, wa rafa'na fawqakumut tur, Tuhan angkat. Kunu qiradatan khasi'in, jadilah kera yang hina, Tuhan jadikan mereka. Tetapi ternyata semua Nabi yang mana mukjizat yang gempak-gempak itu singkat umurnya. Selepas daripada dapat benda tu terkejut, masa terkejut dia beriman. Tapi selepas daripada itu dia tak beriman, dia mula kufur. Contohnya Bani Israel. Dia tengok Fir'aun terkejar dia. Masa Fir'aun kejar dia, dia kata inilah ikut kaum Musa. Nabi Musa belah laut, dia lintas, mukjizat, benar-benar mukjizat, belah laut di tengah-tengah maka jalan. Fir'aun yang hebat tenggelam. Walaupun kalau mengikut orang Melayu, Fir'aun tak kejar Nabi Musa kerana dia terkejut dengan ular tu, pergi buang tandas sehari 40 kali menurut kitab Jawi Melayu. Kalau Fir'aun senak perut sehari 40 kali tak kejar dah Nabi Musa. Tapi ustaz-ustaz baca juga, bukan saya marah, kita tu penulis tu Tuhan ampunlah dia. Tapi tuan-tuan, adapun Fir'aun itu maka membuang air besar ia 40 hari sekali. Terkejut ia daripada ular Nabi Musa membuang air besar dia 40 kali satu hari. Tuan-tuan baca kitab tafsir Nama Melayu yang dibaca. Saya bukan marahkan orang pondok, tak, saya marah. Tapi anda kena tahu tentang agama yang sebenar dan realiti alam ini. Apa punya sembelit 40 hari sekali. Kemudian siapa pula yang tunggu sampai 40 kali sehari? Kalau dia buang air besar 40 kali sehari, dia tak kejar Nabi Musa, dia tanpa api luar aku senak perut. Tak mungkin. Berlaku mukjizat yang hebat, lalu di tengahnya tenggelam Fir'aun. Bani Israel tak. Lepas pada tu mereka sembah anak lembu. Kerana mukjizat. Tuan-tuan tengoklah mukjizat yang terkejut dulu, orang tak Quran hilang. Masa tu orang Melayu nak baik seketika, lepas tu jadi balik. Dia mukjizat yang terkejut.
ini tak memberi kesan. Tapi tak apa, kerana Nabi-Nabi itu survive hanya untuk kaumnya bagi satu zaman yang tertentu sahaja. Kata Nabi dalam hadis Bukhari, wa kana an-nabi yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'ithtu ila an-nasi 'ammah. Nabi dulu dihantar untuk kaum dia sahaja, aku dihantar untuk manusia keseluruhannya. Lagi mana ada manusia, lagi itu syariat Nabi berjalan. Untuk itu Allah Ta'ala hantar Quran mukjizat yang hebat. Nabi SAW ketika memperjuangkan Quran, sahabatnya diseksa, Sumayyah disula. Tak ada pula masa orang yang sula tu gaya nak sula sakit jantung mai rebah. Tak ada. Mereka yang letak batu tak ada Bilal, tak ada pula Bilal macam mana rasa Bilal? Aku rasa macam kapas tu saudara abang dia bawa. Tak ada. Sakitnya, cedera. Nak perang jihad, dalam perang Uhud, Nabi tak kata ni malam ni esok kita nak perang, aku nak turun sikit buah-buah yang ada kat aku ni baca ayat ni, baca ni, tetak tak makan macam dia kata lah. Kebal. Nabi Quran turun ke dia tak kebal. Hak jual minyak tepi jalan kaki Masjid India kebal dengan sepatah ayat Quran. Semua Nabi orang lontar baginda, semua baginda cedera. Sebahagian yang lontar Abu Jahal, Abu Lahab, apa semua. Tak ada. Nabi doa pada mereka, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah ambil tindakan pada Quraisy. Mereka tak mati terkejut. Semua mereka dibunuh oleh tangan perwira-perwira Islam. Kemenangan dibayar dengan harga perjuangan. Mari kita. Dan mereka yang mati tak ada pula jadi khinzir. Kalau nak jadi khinzir, Fir'aun boleh jadi khinzir. Kalau nak jadi khinzir, mayat Abu Jahal jadi khinzir. Malam tu semua berkat tengok. Telah menentang para Nabi. Ramai lepas pada tu. Bahkan yang menentang Nabi seperti Abu Sufyan akhirnya masuk Islam. Kerana itu bukan fitrah akhir. Kerana kalaulah Nabi setiap kali orang yang menentang dia jadi khinzir, orang ni menentang, mati terkejut, orang ni menentang, akhirnya kita tak boleh bawa dakwah. Orang lain kata, Nabi tak apa, siapa lawan dia mati, kita, siapa lawan kita, kita mati. Tak ada. Allah Ta'ala adil dalam masalah ni. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dia cedera, dia sakit, dia menderita, dia menangis. Demikian kamu tanggung bebanan dakwah ini sepanjang zaman. Hadirin mukminin sekalian, apabila tuan-tuan faham hal ni, tuan-tuan tahu cerita-cerita ini hanya membuang masa saja. Maksud pencerita tu kita tahu. Maksud pencerita tu nak bagi orang lain terkejut. Mudah-mudahan mereka jadi baik. Tapi dia tak tengok kesan negatif ya. Kalau seperti benar yang macam majalah Mastika tu buat, setiap minggu mayat jadi khinzir, mayat keluar tanduk, mayat macam-macam, orang bukan Islam baik. Lu orang Islam mayat macam-macam jadi kita orang kafir mati tak ada jadi dia kata. Siapa lebih benar? Guna ni lah lain kali. Agama ni fact and figure, angka dan fakta. Jangan lu buat khurafat, superstition, karut, fabrication semua ni. Tak memberi faedah untuk Islam. Islam fakta dan kebenaran. Berjalan atas fakta, menang ataupun kalah di atas fakta. Nak main emosi, semua orang boleh main emosi. Banyak cerita karut. Buka kitab-kitab sufi, macam-macam cerita. Ada wali tu sebulan puasa tak makan apa langsung, hidup lagi. Nabi tak makan pun kena ikat perut dengan batu. Dia lagi kuat daripada Nabi. Ini cerita-cerita seperti ini. Itu yang saya buat tuan-tuan cerita kuliah lepas. Cerita orang makan apple di sungai. Apple siapa ni? Tu sebab anak dia jadi wali je dah.
Pergi tanya dia, Apple siapa? Apple aku. Tak halal lepas ni yang kena nikah anak aku. Yang sungai. Kita terima cerita tu. Padahal tuan-tuan kalau duduk tepi sungai, lalu satu buah rambutan apa, tuan-tuan koyak makan, halal untuk tuan-tuan. Tak kata biar pergi buruk tu, makan tak baik. Adakah Islam suruh membazir macam tu? Bukan kita pergi curi dia hanyut. Kalau dia mari minta kita, rambutan 20 sen, ambil 20 sen, 50 sen aku bayar kau. Tapi dia kata aku tak halal rambutan ni kena kahwin dengan anak aku, karut. Tuan-tuan bawa kereta, tuan-tuan langgar belakang kereta orang lain. Kemudian orang tu kata, tak apalah cik, saya minta maaf, saya terlanggar, saya bayarlah. Apa ni, saya tanggung lah, saya bayar. Tak mau bayar, tak halal, hang kena menikah dengan anak aku. Anak aku bukan kata buta, memang buta sungguh-sungguh ya. Buta mata dengan perut sekali. Mau. Tuan-tuan, cerita-cerita macam ni tak usah awak masuk masjid lah. Cerita tu bukan tambahkan orang Islam cerdik, tambah orang Islam bodoh. Takkan menikah dalam Islam ni Nabi suruh tengok. Idha'ab wanzur ilaiha. Pergi dan tengok dia, jangan menikah tak tengok. Islam Nabi suruh tengok. Adakah kita boleh menikah? Mak pergi Minang lah, elok di mata mak, elok di mata saya. Elok di mata ayah, elok di mata saya. Mana ada? Kita mata ayah janda pun elok, mata kita tak elok. Tak boleh lah macam tu. Tak ada perkahwinan dalam Islam macam tu. Oleh kerana tu tuan-tuan, hal-hal seperti ni janganlah cerita-cerita macam ni. Tak tepi kita orang Islam ni jadi berfakta lah. Cerita macam ni nak jadi 2 bulan Raja Fahad mati, dia ramalkan. Tengok ramalan pertama berlaku, Raja Fahad dah mati. Saya boleh ramalkan ramai lagi nak mati. Dengan kawan yang ramal tu pun kau ramal hang mati. Mati memang boleh ramal. Mana boleh ramal tak mati. Lepas tu tengok kejadian yang benar dia ni, kata raja tu mati sungguh. Memang mati dengan hang pun mati tak lama ni. Ini bukan satu ramalan yang hebat. Tuan-tuan, agama saya pun tak faham kadang-kadang. Sepatutnya orang belajar agama dia